عن آيات من القرآن الكريم. Ratib itu adalah kiasan daripada kumpulan-kumpulan daripada Al-Quranul Karim. وأنواع من التهليل والتسبيح والتحميد والدعاء. Dan macam-macam daripada tasbih, kepada tahlil, tahmid dan juga takbir serta doa. وأكثر تلك الألفاظ وارد في السنة النبوية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kesemuanya daripada kumpulan zikir-zikir tadi adalah disandarkan daripada hadis dan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفيه دعوات عظيمة من واظب عليها كل ليلة رجي قبولها فيه. Dan di dalamnya ada doa, barang siapa yang melazimkan diri untuk membaca dan berdoa dengannya, maka akan mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. ولذا كان يقول جماعة من أهل العلم والمعرفة نرجو لمن داوم على هذا الراتب أن يميته الله على حسن الخاتمة لأن فيه الدعاء بالموت على الإسلام 7 مرات. Sehingga dikatakan oleh ramai daripada para ulama yang mengatakan orang yang membaca zikir-zikir ini, maka kami mengharap, kata mereka, agar supaya yang membacanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, karena di dalamnya ada permintaan kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan Islam sebanyak 7 kali diulang. فيقول من يقرأه يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 7 مرات. Yang mana disebutkan dalam zikir tadi, ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam, wahai yang maha agung, matikan kami dalam keadaan Islam, dibaca 7 kali. وكان قد جمعه الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في ليلة الجمعة في ليلة 27 من رمضان وكانت ليلة القدر. Kumpulan zikir itu dihimpunkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad pada malam Jumat bertepatan pada malam 27 Ramadhan yang ianya adalah merupakan malam Lailatul Qadar. وانتشر راتبه حتى وصل إلى الحرمين الشريفين في حياته فكان يقرأ في مكة المكرمة بجماعة كبيرة في الحرم وفي المدينة المنورة في جماعة كبيرة عند الروضة المشرفة يقرؤون راتب الإمام الحداد في أيام حياته. Di masa hidupnya, ratib ini sudah tersebar sampai ke kota Mekah dan sampai ke kota Madinah, sehingga ramai daripada kaum muslimin membaca ratib itu di Masjidil Haram dalam kumpulan yang ramai. Seperti mana juga di kota Madinah, di Raudhah Nabi dibacakan ratib ini dalam juga kumpulan yang ramai. Ini di zaman hidup beliau. لصدقه وإخلاصه مع الله. Ini disebabkan oleh kerana keikhlasannya dan kesungguhannya kepada Allah. وكان موهوبا مواهب كبيرة من الرحمن جل جلاله. Beliau mendapatkan anugerah dan juga hadiah serta pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. مع أنه عمي بصره وهو ابن 4 سنوات طفل. Walaupun beliau, yakni Imam Abdullah bin Al-Haddad, buta waktu umurnya 4 tahun. ثم حفظ القرآن الكريم واتسع في العلوم حتى صار مرجعا لأهل العلم الكبار. Beliau menghafal Al-Quran dan belajar ilmu serta luas ilmu beliau sehingga menjadi rujukan kepada para ulama akan ilmu beliau. وألف الكتب النافعة التي لا يقرأها أحد إلا أحس بزيادة نور في قلبه. Dan banyak menulis buku-buku dan kitab-kitab yang mana orang yang membaca buku dan karangan beliau pastinya akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya. وكان يملي فصول الكتاب كل فصل وكل فقرات مرة واحدة لا يحتاج إلى مراجعتها بعد ذلك. Dan beliau ketika menulis dan mengarang buku itu, pada setiap fasalnya, pada setiap babnya, beliau hanya mengucapkan untuk ditulis tanpa mengulang kembali apa yang diucapkan. فالناس الذين يبصرون إذا كتبوا كتابا يكتبون مسودة ثم يعدلونها ثم يغيرونها ثم يبيضونها ثم يتأملونها ثم ينشرونها. Adapun orang yang matanya boleh melihat, kalau menulis buku atau karangan,
maka dia akan tulis dulu di kertas yang biasa, lalu setelah itu diedit balik, dikaji balik, mungkin ada yang silap, mungkin ada yang perlu untuk diperbaiki. Ini kepada orang yang ada mata untuk melihat. لكن هذا الإمام يملي فصول الكتاب من مرة واحدة ويأتي الكتاب مرتبا بعبارات بليغة ومبوبا أبوابا متقنة. Akan tetapi Imam Abdullah bin Al-Haddad walaupun tidak dapat melihat, ketika menulis dan mengarang hanya membacanya, mengimlakkannya atau menyuruh orang untuk menulisnya hanya sekali sahaja dan tidak perlu untuk diulangi. حتى أن بعض الناس في أيام حياته لما وصله بعض كتبه أخذ يتأمل حسنها وبداعة ترتيبها وقال لا أظن أن أعمى يقدر أن يملي مثل هذا. Sehingga orang yang membaca karangan-karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dan melihat tentang susunan fasalnya, tata bahasanya, sastranya, sehingga pembaca itu akan mengatakan tak mungkin penulis buku ini adalah orang yang buta. فسافر إليه لينظر كيف حاله. Maka orang itu datang ke tempat Al-Imam Abdullah bin Haddad ingin tahu keadaan sebenarnya betul atau tidak. ففي أول جلسة جلس معه أداروا القهوة بينهم ووضعوا لكل واحد فنجان عنده. Ketika menziarahi kepada Al-Imam Abdullah bin Haddad, dihidangkan kopi kepada semua tetamu yang datang dan diletakkan 2 cawan kopi di hadapan setiap orang. فصادف أن سقط ذباب في قهوة هذا الإنسان ولم يره. Kebetulan lalat jatuh ke kopi orang yang tadi mengatakan mana mungkin orang buta boleh tulis tulisan ini. Itu lalat jatuh ke dalam kopinya. والإمام الحداد وضع يده على رجله وقال يا فلان أخرج الذباب من قهوتك. Kata Imam Abdullah bin Haddad mengatakan kepada si fulan tadi, wahai fulan, keluarkanlah lalat daripada kopimu. قال سبحان الله هذا يرى ويشوف وهو أعمى. Maka dia pun terkejut dan terperanjat. Bagaimana ini boleh terjadi sementara dia boleh tahu lalat jatuh sementara dia tidak melihat. فعلم معنى قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka dia menyadari bahwasanya hakikat buta itu adalah seperti mana diungkapkan oleh Allah. Sesungguhnya ianya bukan buta pada mata, akan tetapi kebutaan itu adalah kepada hati. وكان من أيام صغره إذا خرج من عند المعلم يمر إلى بعض المساجد فيصلي 100 ركعة أو 200 في كل يوم. Kebiasaan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bila mana beliau selesai daripada belajar daripada gurunya akan datang ke masjid untuk salat sebanyak 100 rakaat atau 200 rakaat satu masjid dengan masjid yang lain. هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم. Mereka itu adalah golongan yang telah dididik untuk cinta kepada Allah daripada kecilnya. وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم. Dan mereka itu sentiasa berada dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا لم يزل متصفا بشريف الأوصاف حتى قال متحدثا عن النعمة ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. Beliaulah yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan beliau mengungkapkan akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan mengatakan tidak ada satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan saya mengharap semua sunnah itu juga aku sudah melakukannya.